Alright, so Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so jom kita start sesi kita pada pagi ini. So hari ini 20 hari bulan 3 2024. Kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So pada jam 2 pagi nanti kita ada FOMC dan saya jangkakan tidak ada perubahan daripada segi kadar faedah. Ini adalah disebabkan oleh yang pertama laporan data CPI dan juga PPI pada bulan lepas adalah agak tinggi. Okay, dan itu adalah laporan yang berdasarkan lagging indicator. Okay, so kena faham laporan CPI, PPI itu adalah lagging indicator, dia ambil data yang bulan lepas ataupun bulan Februari dibawa kepada Mac. Okay, dan yang seterusnya apa yang kita boleh jangkakan, kalau kita lihat daripada sudut struktur pasaran komoditi emas pun dapat membuat failure swing. Jadi kemungkinan besar akan berlakunya kejatuhan lanjutan. Tetapi saya akan jelaskan sekejap lagi apa yang bakal berlaku pada hari ini. Okay. So, terdapat banyak catalyst hari ini. So, kena berjaga-jaga kerana market akan bergerak dalam keadaan yang lebih volatile. Okay, so first kita akan lihat daripada segi kadar faedah bond jangka masa 10 tahun ataupun US 10 yield. Okay, so pelabur menunggu keputusan dan juga laporan daripada Fed pada pagi nanti berkenaan dasar monetary ataupun FOMC punya decision lah. Okay, dan kemungkinan besar Fed tidak akan menurunkan kadar faedahnya pada bulan ini kerana data inflasi pada bulan lepas masih lagi tinggi dan masih lagi awal untuk menurunkan kadar faedah sebelum mencapai matlamat Fed iaitu kadar inflasi sebanyak 2%. Apa tu? Dia punya target sebanyak 2%. Okay. So sekarang ini masih lagi tinggi dan kita jangkakan Fed akan mengekalkan kadar faedahnya pada tahun ini. Dan US 10 yield pula pada sesi Asia pada pagi ini membuat pembentukan top reversal di carta H4 tetapi disokong oleh Fibonacci sequence dynamic SNR dan juga menggunakan EMA 21 dan juga 34. So kalau kita lihat lagi US 10 yield juga dibuat untuk analisa intermarket di antara pasaran bond dan juga pasaran komoditi. Dan kita menggunakan konsep intermarket analysis ini adalah untuk kita lihat relationship from one instrument to another instrument. So, komoditi emas amat sensitif dengan kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. So that's why kita menggunakan US 10 yield untuk kita melihat pergerakan harga pasaran komoditi emas. So kalau kita lihat pada sesi dagangan Asia pada pagi ini, pembentukan top reversal sudah pun berlaku di carta H4 bagi US 10 yield dan seterusnya ianya membuat pembentukan peaks dan trough yang semakin lama semakin rendah. Tetapi kemungkinan besar akan disokong oleh para sokongan teknikal dan juga daripada dynamic SNR, EMA 21 dan juga 34 menggunakan angka-angka Fibonacci. Dan buat masa kini paras harga juga telah pun berjaya breakout daripada 14 degree angle gun fan line dan kita jangkakan akan berlakunya penurunan untuk sementara waktu di dalam nilai kadar faedah bond jangka masa 10 tahun pada sesi dagangan Asia pada pagi ini dan juga kemungkinan besar dia akan bergerak dalam keadaan sideways sementara waktu sebelum keluarnya catalyst ataupun berita berkenaan Fed punya decision pada belah pagi nanti. Okey, yang seterusnya untuk komoditi emas buat masa kini didagangkan rendah semalam. Okey, sejak beberapa hari yang lalu, sejak minggu lepas lagi saya ada hold position saya minggu lepas dan berlakunya failure swing, that's why saya short. Dan seterusnya, kalau kita lihat pada closing price malam, saya akan tunjukkan kejap lagi, ada tendensi untuk dia didagangkan secara positif untuk sementara waktu lah. Okey. So, komoditi emas didagangkan rendah semalam dengan pembentukan penutupan pasaran semalam yang lebih tinggi berbanding hari sebelum ini menjadi petanda awal potensi perubahan arah trend. So, kalau kita lihat tadi, US 10 yield membuat pembentukan top reversal. Dekat gold pula, the close trough is higher compared to the previous day punya trough. So, this is a early indication that a trend could reverse. Okay, so kejap lagi saya akan tunjukkan. Now, dan kemungkinan juga paras harga akan didagangkan secara tidak menentu sehinggalah data dasar monetary US keluar pada jam 2 pagi waktu Malaysia nanti. So selalunya price akan ataupun market akan bergerak dalam keadaan sideways ataupun dalam keadaan yang tidak menentu sehinggalah data-data ini keluar. So that's why pasaran bergerak disebabkan oleh fundamental effect. Okay. Apabila tiadanya fundamental ataupun catalyst, pasaran akan bergerak dalam keadaan sideways. Okay.
Dan kejatuhan nilai di dalam US 10 yield juga dilihat memberi sokongan kepada komoditi emas untuk didagangkan secara positif untuk sementara waktu. So kalau kita lihat pada tempoh hari, beberapa hari yang lepas, okay, pembentukan failure swing terbentuk dan seterusnya short position berlaku dan seterusnya apa yang berlaku semalam. Dia cuba untuk break out the last trough, but then dia tidak berjaya untuk close below the previous trough. Apa yang dia buat? Dia close above the previous trough. So this is an early indication that it could reverse anytime soon. Okay, it could reverse anytime soon. So kalau kita tarik trend line sekalipun, minimum 2 point, 1, 2, kalau kita tarik, dia dah breakout daripada short term trend line kat sini. Okay, tetapi belum ada confirmation yet because kita belum tahu apakah keputusan Fed pada malam nanti. Tetapi daripada sudut struktur pasaran, trend daripada bullish has turned to bearish. Tetapi daripada bearish movement, slightly bearish movement ini, nak turn to bullish, yang ini belum ada confirmation lagi. Kecuali dia dah bagi tahu awal dekat sini, this is the last trough and then second trough is higher. But then this price belum lagi break the previous peaks ataupun belum lagi break and close the previous peaks, barulah kita boleh cakap yang dia nak turn back to bullish momentum. Kalau dia break and then close above the previous peaks, then baru kita boleh cakap yang dia nak naik. Kalau dia tak break the previous peaks, break and close dia bukan hanya breakout saja, dia break and close. Okay, kalau breakout, sekadar breakout tapi tak close below the previous peaks pun tak boleh juga. Itu tak confirm yang dia nak naik. Okay. Sama juga macam ni. Semalam dia cuba untuk break the previous trough, tapi dia close above. So tak confirm lagi dia nak turun. So sekarang ni kenapa saya cakap kemungkinan besar dia akan bergerak dalam keadaan ranging sementara waktu, disebabkan oleh tiada catalyst pada belah pagi ini dan pelabur masih lagi menunggu catalyst pada belah malam nanti. Okay, dan seterusnya baru kita tahu apakah yang akan berlaku. Tetapi daripada sudut teknikal, saya dah bagi tahu dah tadi, kemungkinan besar akan berlakunya kenaikan untuk sementara waktu. Yang pertama adalah disebabkan oleh kadar faedah bond jangka masa 10 tahun di time frame short sudah pun membuat pembentukan top reversal. Jadi apabila kadar faedah bond membuat top reversal, selalunya gold akan rebound. Okay, gold akan didagangkan secara positif. Dia tidak selari. Okay. Dan lagi satu, sekiranya Fed, let's say lah kalau Fed menurunkan kadar faedah, apa yang berlaku? Ada potensi untuk gold rebound ke paras yang lebih positif. Dan apa yang berlaku kepada kadar faedah bond? Ianya akan jatuh kerana tiada manfaat buat pelabur untuk memasuki ke dalam instrumen-instrumen fixed income kerana mereka mendapat pulangan dalam kadar yang lebih sedikit berbanding sebelum ini. Okay, so itu adalah explanation kenapa kita kena buat analisa secara menyeluruh dan bukan saja daripada sudut teknikal tetapi memahami daripada sudut fundamental dan juga intermarket analysis. Alright? Okay, so ada soalan tak? Ada soalan? Pun masih lagi tak faham benda ni peaks and trough, kan? Senang je nak ingat, peaks itu adalah resistance, trough itu adalah support. A lower series of peaks and trough bermaksud trend nak jatuh. A higher series of peaks and trough bermaksud trend dalam keadaan bullish. If peaks and trough at the same level, bermaksud dianya berada dalam keadaan sideways. Okay. So kenapa saya tak galakkan anda menggunakan higher low, lower low, higher high, lower high? Kerana akan menjadi confused untuk anda untuk identify mana satu lower low, mana satu higher high. Okay. Gunakan sajalah anak terminologi, okay, peaks and trough. Ini pun sudah cukup memadai untuk identify the trend. Okay, untuk identify the trend. So kena faham konsep untuk identify trend ini. Okay, senang je.
a higher series of peaks and trough. Apa maksud dia? Ini adalah peaks. Ini adalah trough. Ini adalah trough. Ini adalah peaks. Peaks yang makin lama semakin tinggi, trough yang makin lama semakin tinggi bermaksud trend nak naik lagi. Sekiranya perubahan arah trend berlaku, apa yang terjadi? Sekiralah dia buat double top kat sini. Apa yang berlaku pada mulanya? Peaks at the same level, then you may identify based on chart pattern, and then second, you may apply based on Dow theory concept. This is a distribution phase. After distribution phase, what we should expect? The trend will change to downtrend. Very simple. Same goes to this area. This is the highest peaks, and then it creates a second lowest peaks, indicates that the trend unable to continue further upwards momentum. So the trend is in a bearish momentum. Okay, senang. Cuma manusia ni yang buat susah untuk memahami cara trading kerana banyak sangat terminologi daripada guru TikTok. Kan? Yang aneh-aneh. Okay, alright. So if the rate is unchanged, what could happen to gold? Gold will pin down. Okay, there is a lot of tendency that gold will pin down. Apa maksud pin down tu? Maksudnya akan didagangkan rendah dan diberi tekanan lagi. Okay, boleh faham S? Saya tak tahu apa nama tapi dia bentuk S guys. Okay. Okay, ada soalan guys? Tanya je. Apa lagi soalan? Soalan apa nak? Hello sir, boleh share pakai mic? Boleh. Siapa tu? Syuk. Syuk, okay Syuk. Untuk sir cakap tadi, gold dengan US tadi, kita tengok ada as berbeza, betul? Kalau gold tu turun, US tu akan naik. So contoh betul. Kalau macam saya tengok US punya chart, saya ada nampak early breakout in lower time frame. Contoh breakout untuk buy, boleh ke saya terus expect gold untuk turun? Ke dia akan ada delay sebenarnya? Okay, dia tidak semestinya akan bergerak at the same time. Okay, but it is an early indicator ataupun kita panggil sebagai leading indicator. Dia cuma bagi kita idea apakah yang bakal berlaku kepada instrumen yang lagi satu. Dia tak ada pun cakap macam, okay, aku buat bottom reversal, gold kena buat top reversal. Tak. But in the end, mungkin beberapa jam selepas itu akan berlakunya kejadian yang saya cakapkan tadi, di mana pergerakan tidak selari poket boleh berlaku. Okay, tetapi dia bukan instantly berlaku. Okay. Adakah saya menjawab jawapan? So, means kena tunggu news FOMC untuk tahu gold akan positif or negative move. Okay, dia macam ni. Technical is a leading indicator kepada fundamental. Bermaksud dekat sini, technical akan memberi satu gambaran awal menggunakan pattern-pattern yang tertentu. That's why kita kena memahami dan juga kita kena multiple time frame dan kita kena lihat daripada pembentukan carta menggunakan peaks and trough dan sebagainya. Kerana dengan adanya pembentukan-pembentukan tersebut, kita mendapat kemasukan lebih awal berbanding daripada fundamental. Dan kena ingat, fundamental hanyalah create volatility dan bukannya direction of the market. Right? Yang pertama, kalau kita nak tahu direction of the market, of course, we have to identify based on the market structure itself ataupun berdasarkan kajian daripada market action. Selalu dengar price action je kan? Market action terbahagi kepada 3. Price, volume, open interest. Okay? So, kena faham ketiga-tiga benda tu dan juga basic understanding in technical analysis supaya kita dapat trade dengan lebih tenang dan macam saya naked chart. Okay, saya menggunakan indikator-indikator ni dekat dalam dunia pekerjaan saya je lah. Okay, tetapi dalam dunia trading yang betul, saya based on market structure itself. Right, so boleh tengok WTI, boleh tak menjadi masalah? Okay, WTI, mana WTI? Okay, so apa yang berlaku dekat West Texas Intermediate? Okay, apa yang berlaku? Ni bentuk apa? Sekejap saya bagi lebih jelas lagi. So, kalau menggunakan konsep Dow Theory,
Ini apa? Accumulation, trending, distribution, trending face down, accumulation, trending face up. Doesn't really matter weekly and daily. Kalau kita lihat dekat weekly tadi, you akan nampak gambaran dengan lebih jelas untuk tempoh jangka masa medium hingga panjang. So basically, daily will follow higher time frame. Alright, so that's why kita perlu tahu kita kena berada dekat fasa yang mana ataupun market phase yang mana. Selalunya trader-trader dia gagal untuk mengetahui dia berada dekat fasa yang mana. Dia cuma fokus kepada trend. Trend dengan fasa adalah satu benda yang berbeza sedikit. Supaya kita kalau trading ni nak lebih tenang, kita kena masuk dekat permulaan trend ataupun pengakhiran trend. Dan kita hanya follow trend yang seterusnya. So that's why kalau macam saya pada tempoh hari macam gold, saya dah tahu itu pembentukan failure swing. Saya akan entry dan hold saya punya position at least for 2 to 3 days ataupun maybe longer than that, depends. Unless the market structure has break, then I will cut loss or take my profits. Okay, so for example untuk WTI, kalau anda dapat lihat kat sini apa yang berlaku, saya nak anda memahami konsep Dow Theory. So konsep Dow Theory ni it is very simple to apply. Kalau kita lihat dekat sini, okay, kalau kita lihat dekat sini, sebelum adanya kejatuhan dan juga kenaikan semula, anda kena faham terdapat 3 sahaja market phase. Okay, terdapat 3 sahaja market phase. Kalau dapat lihat kat sini, ini adalah accumulation phase. Ini adalah accumulation phase, bermaksud market selepas adanya kejatuhan dalam keadaan rapid, dia akan bergerak dalam keadaan sideways untuk sementara waktu, dan seterusnya selepas itu adanya breakout dan trend akan membuat apa? Trending face up. Ini kita panggil dia trending face up. Okay, dan seterusnya apa yang berlaku? Market has reached its peaks ataupun paras harga telah pun mencapai paras harga yang tertinggi dan get ready untuk distribution ataupun penjualan akan berlaku. So macam mana kita nak tahu yang penjualan mungkin akan berlaku dengan adanya pembentukan apa? Peaks yang tertinggi dan seterusnya dia buat apa? Peaks yang lebih rendah daripada sebelum ini. Dan peaks ini gagal untuk close above. Okay, so that's why dekat di sini kita dah tahu dah. Okay, dekat sini there is a lot of tendency that the trend has changed from bullish to bearish. Kerana apa? Pembentukan top reversal itu yang pertama, dan yang kedua kita dah tahu dah ini adalah fasa distribution. Dan apa yang berlaku? Dia akan bergerak seakan-akan dalam keadaan sideways dekat sini. Okay, sebelum dia membuat trending phase down. So ini adalah market phase menggunakan konsep Dow Theory. Hanya 3 sahaja market phase: accumulation, trending, distribution. Okay, ini samalah trending kat sini, trending phase up, ini adalah trending phase down. Selepas dia buat trending phase down, apa yang dia buat? Dekat sini dia akan buat accumulation balik. Selepas accumulation, what should we expect? Dia akan buat trending phase up balik. So that's why bila kita apply konsep Dow Theory ni, kita boleh hold kita punya position untuk tempoh jangka masa panjang. That's why saya menggunakan konsep Dow Theory ni untuk higher time frame. Dan my entry point cuma dekat lower time frame, which is on H4. Below than that saya tak guna pun. M1, M30, M5, itu semua adalah noise dekat dalam pasaran. Okay, so saya nak minimizekan saya punya floating, saya akan pergi ke H4. My direction always monthly, weekly and daily. Okay, usually untuk tengok perubahan trend, mesti di time frame daily ke? Tidak semestinya. Okay, any time frame you may apply. Setiap time frame mempunyai trend yang tersendiri, tetapi saya lebih prefer menggunakan time frame yang lebih besar untuk mengetahui pergerakan harga pasaran untuk tempoh jangka masa panjang. Sebab saya bukan scalper, saya lebih kepada swing. Okay, if you don't mind, my good sir, could you briefly explain why if rate unchanged it would pin down gold? Okay, macam ni. S, apa nama betul you? Shuai. Okay, so saya explain kenapa apabila kadar faedah tidak, sekiranya kadar faedah dikekalkan tinggi, ianya akan memberi impak negatif kepada komoditi emas. Yang pertama, kena faham kadar faedah bond jangka masa 10 tahun, ianya salah satu instrumen dekat dalam, kita namakan dia dekat dalam dunia financial sebagai fixed income instrument. Instrumen yang memberikan kadar faedah kepada pelabur
dalam tempoh jangka masa tertentu, dan juga dia menggunakan faedah ataupun senang untuk anda faham, dia bagi dividen lah in term of investment. Untuk gold tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi kadar faedah. That's why kita namakan dia sebagai non-yielding asset. Aset yang tidak memberikan sebarang bentuk pulangan kepada pelabur dalam kadar faedah. Jadi, untuk gold, dia lebih kepada capital gain. Okay, you buy at $10, you must sell at higher price. If you sell below than $10, you will make losses. Okay, dan volatility dekat dalam pasaran komoditi emas juga buat masa kini amatlah tinggi. Jadi ianya tidak sesuai untuk pelabur. Okay, so apa yang berlaku adalah sekiranya kadar faedah masih lagi kekal tinggi, ianya akan dianggap mahal untuk dimiliki oleh pelabur-pelabur ini, dan seterusnya mereka akan menjual pegangan komoditi emas mereka, dan seterusnya pada harga komoditi emas boleh berlaku kejatuhan, dan seterusnya akan berlakunya shift in asset allocation di mana duit-duit ini akan dialihkan kepada instrumen-instrumen yang lain. Sebagai contohnya macam saya cakap tadi, di dalam instrumen fixed income yang lebih selamat dan juga risikonya yang lebih rendah berbanding daripada pasar yang lain. Okay, so mungkin saya sudah menjelaskan sedikit sebanyaklah persoalan anda tadi. Alright. Okay, so itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye.